أشرار أنفسنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah dapat sama-sama kita berada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita sampai di akhir hayat kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga berdoa kepada saudara seagama kita yang berada di Palestin dan di Gaza supaya mereka diberikan kekuatan, ketabahan, keupayaan untuk menghadapi kekejaman Zionis Israel laknatullah, dan mereka dapat mencapai kejayaan untuk membebaskan negara mereka, tanah air mereka Palestin daripada jajahan Israel. Allahumma amin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat yang berapa ni? Ada 52 awal sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Rawahu Ibnu Asakir. Hadis ini masyhur lah, selalu kita dengar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramallah kamu bagi dunia engkau itu seolah-olah engkau tak mati selamanya. Ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu akan tak mati selama, hidup selamanya lah. Buat amal kebajikan, buat pekerjaan di dunia itu, pekerjaan dunia kita itu mencari rezeki halal. Setiap hari kita keluar pagi mencari rezeki, itu adalah salah satu ibadah juga. Bagaikan burung yang keluar paginya cari cacing, dan sekali petang nak balik juga cacing ke anak dia bagi makan. Burung pun dia tahu macam mana nak cari makan, walaupun dia tidak pernah belajar pun, di sekolah ke dia apa pun tak ajar pun macam mana nak cari makan ni kan. Manusia kena belajar nak cari makan macam mana. Kau mengaji bertahun-tahun lamanya, barulah dah boleh nak cari makan. Kalau dia lahir dia tak boleh. Tanpa dia belajar dia tidak akan boleh mampu untuk mencari makanan sendiri. Itu manusia kalau Allah bagi ilham kepada dia, seolah-olah kamu akan hidup selamanya lah. Puluh sungguh, seolah-olah kita tidak akan mati. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah engkau bagi akhirat itu seolah-olah engkau tiada berpanjang masa lagi. Kata musannif, tiada berpanjang masa lagi. Bahkan kamu beriktikad besok kamu akan mati. Seolah-olah dia merasakan esok ni dia mati. Seolah-olah dia akan merasakan mati. Kalau sembahyang tu ada hadis katakan, sembahyanglah kamu sallu ka'annaka salatal muwaddi'.
Seolah-olah itu adalah solat yang terakhir bagi kamu. Solat yang terakhir. Cuaca lah ni apa? Musim panas apa semua. Tak menentu kan. Jadi kita boleh jadi macam batuk lah, demam panas sebagainya. Itu dah mempengaruhi badan kita apa semua yang lemah kan. Itulah manusia. Tapi kita kena tetap teruskan. Sebab kita hidup di dunia ini, perjalanan kan hidup kita. Tapi kalau untuk berakhirat, itulah seolah-olah kamu akan mati esoknya. Hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aghtanim khamsan," ataupun "Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa syababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik." Ini juga hadis yang masyhur. Rawahu Al-Baihaqi an Ibnu Abbas. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Hendaklah kamu mencari keuntungan. Kata musannif, keuntungan dari 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Pertama, hayataka qabla mautik, iaitu masa hidup engkau sebelum mati. Sebelum hidup engkau itu sebelum mati. Masa kita hidup ni lah, amal ibadah kita tu kena jaga, segala perbuatan. Itulah yang dikira masa kita hidup ni. Kalau dah mati lah, tidak ada gunanya lagi dah. Kita nak buat amalan untuk diri kita pun tak boleh dah. Nak selawat pun tak boleh dah. Nak berzikir pun tak boleh dah dalam kubur tu. Orang lain yang boleh buat atas kita. Orang baca talqin atas kita, orang sembahyang mayat atas kita. Kan? Doa atas kita. Kita tidak boleh baca doa atas kita sendiri kalau kita dah mati. Istighfar atas diri kita sendiri pun tak boleh dah. Masa tu dah lemah lah, dah habis dah kan, terputus segalanya. Sebab itulah kena jaga masa hidup kita sebelum mati. Kadang-kadang kita tak ingat kita akan mati. Sebab itulah kita lupa. Yang kedua, di masa sihat sebelumnya sakit. Masa kita sihat, sihataka qabla saqamik. Sihat ini adalah satu nikmat Allah bagi kepada hamba-Nya yang tidak semua manusia dapat. Ada orang yang lahir tu dah awal lagi dah cacat dah. Kaki sebelah tak ada, tangan sebelah tak ada, kan? Hari dia dah bisu lah, kan? Macam-macam lah kecacatan tu. Kita lahir sempurna, elok semua, tak ada cacat celah, panca indera, sihat mental fizikal. Ada orang sihat fizikal, mental tak sihat. Itu sakit jugalah. Kena jaga di masa sihat sebelumnya sakit, sebelum datangnya sakit. Apabila dah main sakit tu, barulah kebanyakannya dia nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Apabila dah sihat dia lupa, dia lalai, tak kira lah siapa pun kan. Apabila dah terlatar dekat katil tu, Allah kan, teruknya awak lah aku ni macam ni. Nak semayang baru gagah nak pergi semayang semua, kan? Kaki ni nak apa? Jalan tu pun dah tak larat dah, lemah dah. Nak orang kena orang pergi papah, masa tu baru nak ingat. Patut kalau dia ingat, alhamdulillah lah. Kalau masa dia sakit pun tak ingat juga. Kita sakit biar pergi lah, kan? Dia boleh bayar duit apa? Dia duit banyak nanti, dia kata dah mati nanti dia boleh buat ni. Dia boleh buat apa? Fidyah solat kan? Fidyah solat tu pun ada perbahasan juga, ada khilaf tu. Masa dia sihat pun dia tak buat. Dia kata sakit pun tengah tu, kita tengok di hospital dan sebagainya, sakit pun dia pun tak solat sebagainya.
Bahkan kalau lah dia sakit tu, tak ada siapa lah nak tolong ambil sembahyang kepada dia. Doktor dan nurse pun tak ada. Nabi tahu mereka pun ada kerja masing-masing. Tak ada nak peduli pun kat dia. Maka dia boleh sembahyang macam tu saja tanpa ada wuduk. Sembahyang macam tu je lah. Kalau dia mati kita ganti pun tidak berdosa dah. Sebab Allah Ta'ala tahu keadaan dirinya, hamba-Nya. Takkanlah kita nak paksa juga ambil sembahyang. Nak kena pergi ambil juga, pergi percik. Ada juga tu kan, bagi tahu kata kena pergi ambil juga, pergi percik tangan semua. Lepas dia nak pegang, tak boleh lah. Takkan kita nak paksa dia dulu. Maka dia sembahyang lah dalam keadaan tidak ada wuduk, dalam keadaan yang darurat. Kalau dia amanah kata meninggal pun dalam keadaan yang macam tu, maka tidak berdosa kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui keadaannya, hamba-Nya itu. Sebab itulah kena ingat di masa sihat sebelum datangnya sakit. Dan yang ketiga, wa faragaka qabla syughlik. Di masa kelapangan sebelum berpekerjaan, iaitu sebelum sibuk lah, masa dia lapang tu ataupun dia free banyak lah, time cuti tu. Time cuti tu lah dia rancang nak pergi sana sini, pergi melancong banyak lah kan. Melancong tu tak apalah, banyak lah pergi belah hari tu lah. Nanti banyak pergi belah Nyai kan, katalah. Banyak ni tak pergi umrah dah. Sebab dia berkata umrah dah mahal dah, nak sama dengan harga haji lah kan. Dah 9,000 lah. Jadi pergi lah Nyai ke apa ke, hak lebih murah dah kata kan. Pergi Indon ke, pergi Indon kali ni baru apa ni 300-400 pada dah. Tambah pergi kan, ikut kita ni lah. Ada package murah pada 2-3 ribu pun ada. Pergi Thailand pun ada. Taklah macam tu kan. Sebab itu dah lebih menyeronokkan bagi nafsu. Kerapin tu untuk tak terlalu hibur sangat untuk benda tu, tak apalah. Tapi kerapin tempat tu memang tak kan. Kat tempat belah-belah tu, Thailand tu banyak hak yang tak elok banyak lah. Maka di masa kelapangan sebelum berpekerjaan, payah sebut, sebelum sibuk lah, kata musannif ni, sebelum kita sibuk, masa sibuk tu lah baru nak buat macam-macam ni. Amal ibadah pun baru nak buat kalut, segalanya nak campur dalam satu-satu masa itu. Sebab itulah kena ingat pada masa lapang kita tu, masa sibuk kita tu, kita manusia mendandak-dan nak buat semua perkara. Dan yang keempat, wa syababaka qabla haramik, di masa muda sebelum tua, sebelum datangnya masa tua kita. Masa muda ni lah yang waktu keemasan kita, waktu masa kita tinggi lah, kemuncaknya. Jarang orang sampai kemuncak pada masa dah tua dah. Dah 80 lebih dah baru sampai kemuncak kan. Baru dia nak capai segalanya, dia nak pergi sana sini, baru nak usaha pulun. Dah umur 70 lebih dah. Dia 80 lebih, bahkan 90. Barulah pulun segalanya sini so. Nak ambil habis segalanya. Masa tua tu baru dia nak. Jarang orang nak capai macam tu, melainkan orang yang tertentu sajalah. Kalau orang yang nak menuntut ilmu pun masa muda lah, baru nak ilmu dia nak serap cepat kan. Macam span tu lembut lagi, dia boleh serap dia punya air tu banyak. Kalau span tu dah kerah dah, dia tak boleh serap air tu banyak. Sebab span tu dah kerah, dia kena tukar span baru. Manusia nak tukar macam mana? Hak tu juga kita akan guna. Macam tu lah masa muda, dia boleh serap cepat. Bagi orang yang cepat lah, ikut orang jugalah. Ikut kemampuan orang tu lah, keupayaan, kecerdikannya tu. Kalau masa belajar dah,
Kalau masa tua ni biasa payahlah sikit. Ada juga ulama yang dah alim masa tua 40 lebih. 40 lebih pun nak belajar kan. Lepas tu dah makan masa 20 tahun jugalah. 60 barulah dia ulama muktabar semua ada juga. Tapi jarang lah. Biasa je waktu muda lagi macam Imam Syafi'i. Waktu muda dah nampak dah. Imam Maliki. Dan kebanyakan ulama-ulama atau muka-muka semuanya masa muda lagi dah. Nampak dah. Sebab itulah kena jaga di masa muda sebelum datangnya waktu tua. Waktu tua tu kita dah tuai hasil dah apa semua yang kita buat masa muda. Kan? Kebanyakan kita dah tua tu dah kita makan pencen lah kan. Duit WSP dah ada buat tu ribu dalam tu. Bolehlah kita makan duit WSP tu. Kalau kita sempat lah. Kalau pun anak-anak kita ke bini kita ambil ya. Ataupun pencen kan. Apa pencen ni dah pakai pencen lah. Tak perlu dah kita nak pulun kerja macam muda tu tak payah dah. Kalau tua pun nak pulun tu teruk lah. Dan yang kelima, wa ghinaka qabla faqri, dan masa kaya kamu sebelum datangnya papa ataupun miskin. Masa dah senang, masa dah duit banyak. Masa tu dah kena ingat. Jangan nak juri sangat. Kalau ada 1 juta pun boleh habis dengan cepat. Kan? Tengok pemain bola sepak tu, tengok mereka banyak mana dapat. Kan? Kalau 1 juta ke apa pun sekejap saja kalau nak habis ni. Banyak mana pun. Sebab itulah masa duit banyak tu kena ingat. Yang nak berjoli dia tak ingat apa lah. Dia ingat senang nak dapat banyak tu. Dalam masa yang sekejap kan. Lepas tu dia jadi miskin dah. Dah tak ada duit dah. Baru ni tengok yang kena scammer 1.6 juta kot. Seorang khani pejabat kerajaan kot. Yang dia kena scammer 1.4 juta tak tahu lah. Sama ada duit dia ataupun campak duit lelaki dia kan. Dia kata kena scammer, nak tipu dah. 1.4 juta dah. Selama berapa seluruh hidup dia yang dia kerja tu, dia dah dapat banyak tu, habis dalam sekelip mata saja. Senang saja macam tu kan. Mungkin dia nak masuk pelaburan apa-apa kot. Skin cepat kaya ke. Banyak kan dekat online lah ni. Masuk 300 dapat lah. 300 dapat 30,000 kot lah kan. 300 dapat 3,000 pun tak apalah. Dapat 3,000 dapat 30,000 10 kali ganda. Dia kata, boleh ni. Kan? Masuk lah. Masuk tu kan. Dah tak apa lagi. Lepas masuk tu kata kena masuk pula. Dia kata masuk yang kali kedua. Kedua ni kata tak cukup. Dia kata pasal apa? Kena ada wang proses. Dia kata wang proses banyak mana? 40,000. Masuklah 40,000. Lepas tu dia kata masuk bank kena apa? Bank luar negara nak masuk sini kena ni pula. Cas pula kan? Dia kata kalau tak bayar cas ni tak boleh buat pula duit. Lepas tu dia kata kena tambah lagi kan? Tambah ada 100,000 lagi. Tambah lagi 100,000. Lepas tu dia kata, lepas tu dah block lah. Block kita punya WhatsApp, block Facebook, block apa? Tata scammer apa semua. Gambar tu pun gambar orang lain dia boleh guna. Kan? Semua boleh tipu kali. Tu tambah orang yang mengaji. Kan? Bahkan hal tu pensyarah pun doktor PhD pun ada. Profesor lah. Yang kena scammer. Kan? Pegawai bank pun ada kena scammer. Walaupun kerja di bank. Sebab itulah kena ingat di masa kaya sebelum datangnya miskin. Ataupun bapa. Kemudian hadis seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ighsilu thiyabakum wa khudhu min sya'rikum wastaku wa tazayyanu wa tanazzafu
fa inna bani Israila lam yakunu yaf'aluna dhalik fazanat nisa'uhum. Rawahu Ibnu Asakir an Ali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni jarang dengar. Tengoklah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang depan tu selalulah Irsilu thiyabakum, hendaklah kamu basuh akan pakaian kamu. Wasiyabaka fatahhir. Al-Quran kata wasiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan, sucikan. Hilang bau, rasa dan warnanya. Ya. Kadang baju tu pakai sampai seminggu pun duk pakai hak tu, pasal apa dia kata apa? Tak tahu lah. Dia kata tak bau-bau pun. Orang sebelah dia dah ni dah. Bau teruk lah apa semua kata. Berapa pagi hidung dah kesumbat. Kan? Dah sedung teruk lah tu. Baju apa-apa ni tak asuh kan. Ada yang lagi teruk lah. Rumah ada pun berbau lah. Satu rumah dah tu lah. Ya, kelingan dia dengan anak bini dia apa semua tak jaga kebersihan. Lepas tu dengan kucing-kucingnya tak jaga, berak mata lah rumah. Belah lah rumah kan. Lepas tu tak jaga. Lepas tu dah semayang pula dalam situ. Kain berkucing tak tahulah, kencing ke apa ke. Lepas tu dia kata, kita tanya okey ke duduk macam ni? Kata, dah biasa dah duduk macam ni. Kita tahu patutlah kan. Dah biasa duduk dalam keadaan yang kotor macam tu. Tak tahulah kan. Maksudnya kehidupan dia tidak berkat, mudah dapat penyakit. Amalan pun tak sempurna lah. Satu kena tengok juga mungkin akal dia tak sempurna kan. Kemudian yaghsilu siyabakum, hendaklah kamu basuh akan pakaian kamu. Wa khudhu min syi'rikum, dan peliharakanlah, dan peliharakan rambut kamu. Rambut dia, janganlah rambut tu sampai panjang terlangsung lelaki tu macam sarang tebuan je dah. Lipah berada dalam tu. Tak tahulah sarang apa semua dalam tu. Akak tu dia tak biasa mandi ke ataupun tak biasa shampoo pun kan. Teruk je. Siapa berbau lah rambut tu. Tak tahu lah kan. Kalau tak boleh jaga, potong rambut jadi pendek. Kalau kita jaga elok, kita buh minyak, kita pakai shampoo. Pokoknya kena pakai shampoo lah bagi cuci rambut kita tu. Pakai minyak zaitun kan. Nabi dulu pakai minyak zaitun lah rambut dia. Nabi pun ada simpan rambut panjang sampai dia bau. Tapi rambut panjang Nabi dia jaga. Taklah teruk. Ni tampak macam orang gila ke dah. Rambut tu kan. Tak ada beza ha. Dah teruk lah tu. Sebab tu lah dia kata peliharakanlah rambut kamu. Wastaku, dan hendaklah kamu bersugi ataupun gosok gigi lah. Zaman dulu tak ada lah buruh gigi macam ni. Colgate pun tak ada. Buruh gigi ada sugi. Kayu sugi. Bersugilah. Ataupun gosok gigi lah. Hadis lain kata laula asyqa an ummati amartahum bisiwak 'inda kulli salatil maktubah. Kalaulah tidak menyusahkan umat aku wajibkan umat aku ini untuk bersugi setiap kali solat waktu. Setiap solat waktu diwajibkan bersugi kalaulah tak menyusahkan. Sebab kalau menyusahkan maka dia dijadikan sunat. Sebab tak mau nak mengganggu orang di sebelah. Bau mulutnya itu. Itulah hendaklah kita bersugi. Dan hendaklah berhias. Wa tazayyanu wa tanazzafu, dan hendaklah berhias dan bersih. Kena juga ada hias. Pakai minyak wangi ke ataupun janganlah bagi berbau sangat badan kita tu. Bagi perempuan tak bolehlah berwangi yang sampai menarik perhatian, takat menghilangkan bau badannya sahaja.
Berhias tidak boleh berhias. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kamu berhias bagi bias kat orang yang jahil, kan? Mereka jahiliyah. Berhias bagi lelaki dibolehkan pakai cincin. Bagi yang suka pakai cincin lah, cincin perak. Tidak boleh pakai cincin emas, ataupun cincin bersandul dengan emas pun tak boleh, kan? Zulian tak boleh bagi lelaki. Bahkan lagi emas, walaupun duit banyak sekalipun, bini dia bolehlah pakai. Perempuan perhiasan dia emas, itulah rantai, apa, gelang, itulah yang perhiasan bagi wanita. Lelaki cincin ni lah, perak. Lagi, fa inna bani Israila lam yakunu yaf'aluna dhalik. Sesungguhnya kaum Bani Israel zaman dahulu, lam yakunu yaf'aluna dhalik, mereka tidak melakukan yang demikian itu yang kita sebut-sebutkan tadi. Fazanat nisa'uhum, sebab itu sudah berzina perempuan-perempuan mereka. Mereka tidak jaga semua ni sampai ke perempuan bini mereka tu lah sanggup melakukan zina dengan lelaki lain, wal'ayazubillah. Sebab mereka tak jaga, yang pertama sekali pakaian mereka tak basuh. Macam mana mereka tak basuh pakaian boleh jadi macam tu? Teruk tu lah, malaikat jauh kepada dia, rahmat tak ada. Lepas tu pakaian dia tak jaga, tak tutup aurat dengan baik. Perhiasan dia tak jaga, ataupun perhiasan dengan perhiasan jahiliyah, sampai tahap berzina perempuan-perempuan mereka, isteri-isteri mereka. Wal'ayazubillah. Lepas tu anak-anak mereka, sebab tu lah jadi ikutan. Kalau kita tengok di barat lah, kebanyakan tamadun mereka tidak ada bertamadun. Di barat Eropah lah, di Amerika, di Britain, di mana? Mexico, Amerika Syarikat, semua negara kafir tu lah, di China kan, semuanya tidak bertamadun. Sebab apa? Sebab anak yang lahir daripada mereka itu bukanlah anak yang betul-betulnya daripada, kebanyakannya daripada hasil benih mereka sendiri, kan? Dinasabkan kepada mereka lah. Kadang mereka tak kahwin pun boleh duduk sekali, bersedudukan. Tak kahwin pun tak apa, beranak pinak. Lepas tu jadi pemimpin mereka, jadi presiden Amerika, jadi presiden China, jadi itu. Sebab mereka tidak ada tamadun dah. Yang ada tamadunnya Islam. Islam sebab jaga turunan itu. Sebab itulah anak yang tidak dibinkan kepada ayahnya yang asal, anak yang tidak dibinkan iaitu anak yang luar nikah lah, tidak boleh dibinkan dengan ayahnya yang tu, yang berzina dengan ibunya itu. Tidak boleh. Tak tahulah, adalah mazhab Syafi'i memang tak boleh lah. Sebab apa dia jaga itu? Nak jaga nasab dia itulah, turunan dia tu. Lagi perempuan, ayah dia tidak boleh menjadi wali. Kalau dia berkahwin dengan ni, mak dia pun, dia tidak boleh jadi wali. Sebab itu bukanlah ayahnya. Sampai tahap teruk macam tu, berzina perempuan mereka itu kaum Bani Israel. Sebab dia tak jaga benda tu, kotornya, kan? Orang Islam kalau tak jaga kebersihan berkedai makan, kan, buh nama Islam, bismillahirrahmanirrahim, tikus lalipah apa semua, kira kedai mamak, kedai apa, sedap kau tak kira lah. Sedap tak tahu macam mana dia buat, kan? Tengok dalam apa, yang TikTok apa semua tu, ada dia dekat kaki pun dia ambil kuah lah apa cendok, kuah pun macam ayat icak, kan? Tak ada beza dah, macam ayat icak tu. Lepas tu dia buh dia tu, ramai pula duk batok beli.
Dia orang Hindu lah. Dengar, kapal apa tu, tikus ada tepi tu. Tikus duk lompat situ masuk, lepas tu ramai duk patok beli, ya Allah. Ni mungkin Hindu mungkin tak apalah. Budaya dia macam tu. Kan? Kalau dia jadi masuk Islam pun tak tahu, mungkin dia ada kot dia punya dia punya benih-benih tu kan. Dia ada perangai macam tu juga. Dia kena buang lah benda tu. Kebersihan tu. Dia takut jadi benda ni. Dan seterusnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ughdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun al-khamis fatuhlak. Fatuhli atau dia sebut ni fatahlak. Rawahu al-Baihaqi. Hadis ini juga masyhur. Ataupun setengah dia kata kun aliman. Di sini dia kata ughdu aliman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughdu aliman. Hendaklah kamu jadi orang yang alim. Orang yang alim ni orang yang mengetahui hakikat ilmu itu. Sebenarnya ilmu itu. Baru dah dinamakan alim. Orang yang alim dalam ilmu fiqh, mengetahui segalanya dalam bidang-bidang ilmu itu. Fiqh, tasawuf, tauhid semuanya. Segala cabang-cabang ilmu agama dia tahu segalanya. Maka dinamakan orang yang alim. Sebab apa dia boleh jadi macam tu? Sebab dia mengaji. Dengan tempoh yang tertentu bertahun-tahun lamanya dengan guru ke guru, guru sekian ke guru sekian ke guru sekian. Kan? Dengan pergi ke merata-rata tempat untuk mengaji, bertalaki dan sebagainya, atau mendalami ilmu itu dengan jalan-jalannya yang betul, maka dia dinamakan orang yang alim. Itu yang peringkat yang pertama. Dan orang yang alim ni juga terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan ulama ul hasan, yang kedua ulama usul. Ulama ul hasan ni yang baik, yang dekat hidayah dengan Allah, petunjuk dengan Allah. Nah, kedua ulama usul dia ada ilmu apa semua, tapi dia ulama usul dia tasawuf dia tidak ada. Dia bagaikan seolah tidak ada ilmu. Sebab ilmu itu tidak ada kesan atas dirinya. Kalau ilmu tu ada kesan atas dirinya, baru dinamakan orang yang berilmu. Tidak ada kesan ilmu atasnya, maka dia tidak namakan orang yang alim. Bahkan kalau dinamakan alim pun, dinamakan ulama usul yang jahat. Ulama usul ni cukup bahayalah dalam setengah hadis. Yang kedua, kalau tak boleh jadi orang yang alim, hendaklah kamu jadi au muta'alliman. Hendaklah kamu jadi penuntut, orang yang menuntut ilmu lah. Tuntutlah ilmu. Kalau kita jadi orang yang alim, orang mengaji, kita tahu dah, kita tuntut pun tak apalah, mengaji pilah. Sebab ada fadilatnya, berkatnya. Malaikat naungi kita apa semua, tidak ada ruginya pun. Yang ketiga adalah mustami'an, yang mendengar. Kalau kita tak mengajak orang, kita mendengar pula yang orang kan. Dengar tengok macam mana ceramah orang pula. Itu menerima, mendengar. Mendengar zikir-zikir, mendengar ayat Quran, mendengar ilmu. Itulah bermanfaat. Wala takun au muhibban, orang yang mencintai ilmu. Dia tak pernah pergi bermajlis ilmu pun. Tak pernah menuntut ilmu pun. Tak pernah mendengar ilmu pun. Bahkan dia tak tahu apa-apa asal ilmu agama pun. Tapi dia cinta akan ilmu itu. Hanya cinta sajalah. Dia suka nak tengok pergi orang duk pergi apa? Masjid duk pergi dengar kuliah kan. Duk pergi mengaji di pondok. Sonoklah. Kan? Lepas tu yang duk pergi mengaji tak? Saya tak pergi lah kan. Siapa? Tak tahulah, tak sampai hidayah kot. Tapi saya sukalah orang apa? Menuntut ilmu apa semua bagus lah kan. Maka dia jadi orang yang dicintai. Orang yang mencintai ilmu. Mana dia tak? Bahkan dia tidak mengetahui pun dalam ilmu agama itu. Banyak yang dia tidak ketahui. Ada satu yang teruk lagi. Dia tak suka pun, tak suka dengar pun apa semua. Dia tambah ada kata lagi.
Semua tak betul, sesat ni. Kan? Semua tu tak ada kebajikan pun. Tambah kata lagi lah. Memburuk-burukkan lagi, caci maki pula. Itu lagi teruk lah. Kalau dia diam senyap tak apa. Ditambah duk ni, habislah. Dah tak ada yang lain tu kan. Jangan sama sekali jadi kamu itu yang kelima. Iaitu macam mana? Ialah jahil. Nescaya binasa kamu. Kata musannif. Orang yang berilmu pun tak, dengar pun tak, nuntut pun tak, cinta pun tak, bahkan benci. Jahil. Tak suka kepada orang yang menuntut ilmu. Benci kepada orang yang mengajar ilmu. Benci kepada ilmu itu sendiri. Bahkan ilmu agama lah. Benci ilmu agama ni. Kan? Bencilah mengaji Quran ni. Bencilah mengaji hadis ni. Sebab tak ada faedah pun kita mengaji Al-Quran hadis. Kan? Kata-kata ulama. Sebab di dunia ni bukan perlu kata-kata ulama pun. Ada tak orang macam tu? Banyak dah. Dalam Facebook, dalam TikTok pun semua. Bahkan komen-komen tu melebihi taraf ulama. Komen-komen mereka kan. Biar pilih. Maka dia akan jadi orang yang kelima. Wal'ayazubillah. Banyak sekarang kan. Dia tak suka tambah caci maki pula. Maksudnya setinggi-tinggi kebahagiaan manusia, kata musannif, ialah alim. Orang yang alim mengetahuinya. Orang tu kalau miskin lah, apa tak ada harta benda sekali pun, dia tak ada apa lah, selai pinggang, tapi dia ada ilmu lah. Seluruh kampung boleh main kat dia. Kan? Kalau tak ada ilmu, satu ilmu tu lah, dalam kampung tu tak ada, tapi dia tak ada harta apa sekali pun lah. Motor kereta bawa dia jalan kaki saja contohnya. Dia ada ilmu tu, satu kampung, satu negeri boleh datang kepada dia. Maka dia akan boleh naik pangkat darjat dia. Bagaikan Syekh Qadir Jailani apa semua tu. Orang mana capai martabat dia? Sultanul Awliya. Kan? Para ulama yang lain pun belum mencapai lagi tahap dia, tahap wali. Maka orang lain pula yang boleh ambil berkat dia. Sebab ada ilmu tu, walaupun dia tidak ada harta sedikit pun di atas dunia ni, dia boleh. Jadi tingkatan darjat dia tinggi dengan ilmu itu sendiri saja pun. Walaupun tidak ada harta dunia sedikit pun. Itu hebatnya ilmu itu. Tambahlah ilmu yang tidak diberikan oleh, iaitu ilmu laduni, yang tidak diberikan oleh orang-orang yang tertentu kan. Allah bagi kepada orang yang tertentu saja. Maka lebih tinggilah lagi darjatnya. Itulah setinggi-tinggi darjatnya. Dan setinggi-tinggi lapisan kecelaan, kata musannif, dan setinggi-tinggi lapisan kecelakaan manusia itu jahil. Manusia ni kalau dia tu ada harta apa semua, kalau dia jahil, bolehlah orang hormat juga. Jahil lah, mengaji Quran tak tahu, semayang pun tak tahu, mayang pun tak, mengaji pun tak, apa pun tak lah, bahkan benci lah bab ilmu agama ni, masjid surah benci. Kalau nak menikah dia main lah. Nikah dia akan main masjid juga. Kalau ada kenduri kahwin, ada kenduri apalah, majlis dia main. Dia tak ada apa, dia tak main lah. Selain itu semua dia tak suka lah. Tapi dia ada harta. Harta dunia lah, banyak lah. Maka orang akan hormat dia juga. Tapi kalau dia tak ada harta dunia, tak ada apa lah, biasa ya. Lepas tu jahil pula, tak tahu apa lah. Tambahlah orang maki lah. Orang benci, orang pandang hina. Bukan saja pandang hina, Allah pun boleh pandang hina kepada dia. Manusia pandang hina, Allah pun pandang hina, malaikat pun pandang hina. Sebab dia jahil, dia tidak mahu untuk keluar daripada kejahilan itu. Kalau kita tahu, kita tak tahu tu, kita mengaji lah. Contohnya kalau kita tak tahu baca Quran, kita pergilah menuntut kepada orang yang pandai baca Quran. Jangan kita kata kita tak tahu baca Quran, kita biar ambil lah.
Mau pergilah aku tak pandai pun hang kacau apa. Ha, kata macam tu pula. Bukan saja manusia apa hina dia, malaikat hina dia, Allah hina dia. Cuma dia tak nampak aja hina itu. Kalau nampak hina tu macam gunung jatuh atas diri dia, gunung kedepak jatuh tu. Ha, baru tahu teruk je hina ni kan. Tapi itulah hakikat kejahilannya. Cuma je dosa atas kejahilan itu ya. Itu pun satu juga merupakan satu penghinaan atas dirinya. Masuk dah kan syak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.